الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din wad dunya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Taala, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita sekali lagi dapat menyambung pengajian kita daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita, insyaAllah. Jadi insyaAllah malam ini kita akan mula daripada ayat 62 lah. Ayat 62. Jadi kita akan baca beberapa ayat dan insyaAllah kita akan tengoklah, mungkin berhenti sekitar ayat 71 ataupun 73, bergantung pada keadaan. Kita baca dulu ayat 61 ni. Tuan-tuan susuli baca saya nah. Ayat 62, 61 lah. Ayat 62 nah. Jumpa kata muka surat 10, muka surat 10. Muka surat 10 ayat yang ke-62, ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Sadaqallahul Azim. Okey, kita tengok bermula malam ni ayat yang ke-62. Ayat yang ke-62 ni adalah jawapan Allah Ta'ala kepada Ahlul Kitab, iaitu di antara perkataan mereka kepada Nabi SAW, kata mereka, kalaulah ajaran Nabi Muhammad itu benar, Quran itu benar, dan mengikuti Muhammad itu adalah benar, jadi macam mana kami ni, yang mana orang-orang dahulu yang pernah mengikuti Nabi Musa dulu, adakah tempat di dalam neraka? Ataupun pengikut-pengikut Nabi Isa dulu, adakah tempat di dalam neraka? Dan hari ini kalau kami tak terima Muhammad, macam mana keadaan kami? Maka ini pertanyaan yang ditimbulkan oleh mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jawab pada ayat nombor 2, kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wasabiin, dan orang-orang sabiin. Sabiin ini di antara pemuja-pemuja roh yang berada di bintang-bintang. Asalnya pengikut kepada agama Nabi Ibrahim, tapi menjadi sesat, menyeru dan memuja roh-roh yang berada di bintang. Allah kata, mana-mana daripada kalangan mereka ini, man amana billah, yang mana mereka ni benar-benar beriman dengan mentauhidkan Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat. Disebut dengan dua juzuk daripada rukun iman, tapi dimaksudkan dengan keseluruhan rukun iman, iaitu beriman kepada Allah dan seluruh rukun iman termasuk hari kiamat. Wa amila salihan, dan mereka beramal saleh. Beramal saleh di sini beramal sesuai dengan amalan Nabi mereka. Kalau dia hidup di zaman Nabi Musa, dia beramal dengan amalan Nabi Musa. Kalau dia hidup di zaman Nabi Ibrahim, dia beramal dengan amalan Nabi Ibrahim. Kalau dia hidup di zaman Nabi Isa, dia beramal dengan amalan Nabi Isa. Manakala dia hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, maka dia beramal dengan amalan Nabi Muhammad. Maka kata Allah, falahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yakni Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jawab, mana-mana daripada kalangan Yahudi, Nasrani atau pengikut Nabi Allah Ibrahim, kalau mereka ni benar-benar beriman sebagaimana iman yang diajak oleh Nabi mereka, dan mereka ni beramal sebagaimana yang diajak oleh Nabi mereka di zaman mereka. Jadi kalau di zaman Nabi Muhammad, beramal dengan amalan yang diajak oleh Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, maka kalaulah amalan yang dibuat tadi, kesemuanya diberi oleh Allah Ta'ala pahala, dan ketika mana dia mati, wala khawfun alaihim, tidak ada ketakutan ke atas mereka lagi untuk mereka bertemu dengan Allah, walahum yahzanun, dan tidak ada lagi kesedihan bagi mereka untuk meninggalkan dunia yang sementara, kerana akhirat yang mereka nak pergi ini lebih baik daripada kehidupan di dunia. Ini jawapan Allah. Kemudian ayat nombor 3. Ayat nombor 3 berkenaan dengan perintah Allah Ta'ala kepada Bani Israel supaya
mempelajari kitab mereka bersungguh-sungguh dan berusaha mengambil peringatan dan juga kefahaman daripada kitab mereka. Kerana itulah satu-satunya cara dan jalan untuk mereka ini jadi orang yang bertakwa. Ayat ini walaupun ditujukan kepada Bani Israel, tetapi sebenarnya ditujukan kepada sesiapa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala beri mereka kitab. Jadi kalau kita kata Bani Israel, kitab yang diberi pada mereka itu tiga, iaitu Taurat, Zabur dan juga Injil. Manakala untuk kita adalah Al-Quran. Maka sebagaimana Allah perintah kepada Bani Israel untuk mereka pelajari kitab mereka, ambil pelajaran daripada kitab mereka, tadabbur kitab mereka, kerana itulah satu-satu cara untuk kita jadi orang yang bertakwa. Maka begitu juga kita lah. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita Al-Quran, maka pelajarilah Al-Quran dengan bersungguh-sungguh dan ambillah tazkirah, ambillah peringatan, ambillah pengajaran dan juga pelajaran daripada kitab Al-Quran, kerana itulah satu-satu cara untuk kita jadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Tengok kata Allah, wa id akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika mana kami mengambil janji kamu. Mitsaq di sini maksudnya perjanjian yang ada dalam kitab. Ketika mana Allah Taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengikuti akan mitsaq, yakni segala tuntutan-tuntutan yang Allah perintah ke atas mereka. Awalnya mereka enggan, maka Allah Ta'ala kata wa rafa'na fawqakumut tur, maka kami angkat di atas kepala kamu akan bukit Tur untuk dihempap ke atas kepala mereka. Maksudnya Allah Ta'ala ancam mereka untuk binasakan mereka dengan hempap mereka dengan bukit Tur. Bukit Tur di sini bukit Tur Sina lah. Dan akhirnya mereka bersedia untuk taat kepada perjanjian yang terdapat dalam kitab mereka. Maka Allah kata khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami beri kepada kamu dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya pelajarilah kitab yang kami beri kepada kamu, yakni kitab Taurat, kitab Zabur dan juga kitab Injil dengan bersungguh-sungguh. Biquwwah ni maksudnya bersungguh-sungguh. Pelajari dia, amal dia, pegang dia sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi, dan ambillah peringatan apa yang terdapat dalam kitab tersebut. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan kamu pelajari dia, dengan kamu berpegang dengan kitab dia, kamu tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya bukan sahaja ditujukan kepada Bani Israel, tapi juga ditujukan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala juga turunkan kitab Al-Quran kepada kita. Sebagaimana Allah Taala telah turunkan kepada Bani Israel, begitu juga Allah beri pada kita. Maka begitu jugalah Allah Taala telah memerintahkan kepada Bani Israel untuk pelajari akan kitab wahyu mereka, maka kita juga dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari akan kitab wahyu kita dengan bersungguh-sungguh. Jadi pelajari kitab wahyu ini dengan maksud pelajari bacaan dia, bagaimana kita nak baca dengan betul, dan kedua pelajari akan makna dia. Usaha untuk memahami akan makna daripada kitab wahyu Allah, yakni Al-Quran, dan berusaha untuk mengamalkan dalam hidup kita apa yang diwahyukan Allah di dalam kitab Al-Quran, dan beramal sesuai dengan sunnah yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malahan Allah kata, ambillah peringatan, ambillah pelajaran di dalam kitab wahyu tersebut, kerana itulah satu-satunya kitab panduan yang menjadikan kita apabila kita beramal dengan dia, berpegang dengan dia, akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, seterusnya ayat 64. Cuma Allah Taala beritahu ketika mana mereka, yakni Bani Israel, beramal dengan kitab mereka, mereka beramal ni separuh jalan. Iaitu apabila Nabi mereka mati, maka mereka mula sikit demi sedikit meninggalkan amalan yang diajak oleh Nabi mereka. Malahan banyak daripada
amalan-amalan yang mereka buat, mereka reka dan mereka cipta sesuai dengan hawa nafsu mereka dan sebagainya. Jadi tengok kata Allah, summa, kemudian tawallaitu min ba'di dzalik, kamu berpaling selepas daripada itu. Yani selepas daripada wafatnya Nabi Musa, wafatnya Nabi Harun, mereka masih lagi amal, tapi sedikit demi sedikit kelompok-kelompok mereka mula meninggalkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, mula meninggalkan apa yang Allah perintah. Malahan ramai daripada kalangan mereka yang melanggar akan perintah Allah, malahan ramai daripada kalangan mereka yang menyeleweng daripada kitab asal mereka. Malahan banyak amalan-amalan yang mereka cipta di dalam ibadat mereka. Jadi kata Allah, summa tawallaitum min ba'di dzalika, kemudian kamu berpaling selepas daripada itu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dan juga rahmat Allah ke atas kamu, lakuntum minal khasirin, nescaya kamu tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Maksudnya kalaulah tidak kerana rahmat Allah ke atas Bani Israel, ketika mana mereka meninggalkan kitab mereka, Allah Ta'ala beri azab cash. Kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dan rahmat Allah, nescaya Allah Ta'ala akan beri mereka azab cash dan mati dalam keadaan meninggalkan ajaran kitab. Tetapi disebabkan kerana kurniaan dan rahmat Allah, maka azab ditangguhkan ke atas mereka untuk mereka diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk bertaubat, kembali kepada kitab asal mereka, ini kitab wahyu mereka. Jadi antara sikap buruk yang Allah beritahu kepada kita, iaitu mereka meninggalkan ajaran kitab mereka. Jadi tuan-tuan dan mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang Islam yang membaca Al-Quran, berusahalah dalam hidup kita memastikan akidah dan amalan kita jangan menyelisihi kitab wahyu. Ini kita kena usahakan. Kalau tidak, jadilah kita sebagaimana golongan Yahudi. Jadi golongan yang mana ada kitab, berbangga dengan kitab, menggelar diri mereka sebagai ahlul kitab, tetapi ketika mana mereka beriktikad, tidak sebagaimana yang kitab ajar. Ketika mana mereka beramal, tidak sebagaimana kitab ajar, kerana mereka menyeleweng dan mereka menyelisih daripada kitab ini ajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, di dalam kitab mereka dijelaskan tentang pengharaman riba, dijelaskan tentang pengharaman makan babi, pengharaman zina, pengharaman banyak benda-benda yang diharamkan dalam kitab mereka, sama juga diharamkan dalam kitab kita, sama, tak ada beza. Tetapi ramai daripada kalangan mereka, kadang-kadang kalau kita tanya daripada kalangan Nasrani, mereka kata babi boleh makan, arak boleh minum, riba ni pun tak ada masalah, boleh diamalkan dan sebagainya. Ini dipanggil sebahagian daripada bentuk penyelewengan dalam kitab dan sebahagian daripada bentuk tafsiran yang menyeleweng daripada kitab sesuai dengan anjuran hawa nafsu mereka. Kita jadi kita orang mukmin tidak boleh begitulah. Kita mesti berusaha mengikuti apa sahaja, sama ada dari sudut akidah dan juga amalan kita, sesuai dengan ajaran kitab Al-Quran. Habis kat situ. Kemudian ayat 65, di antara keingkaran mereka, Allah Ta'ala cerita, iaitu ada daripada kalangan Bani Israel, tok nenek mereka dulu, iaitu mereka mengingkari arahan Allah, iaitu antaranya tak boleh bekerja ataupun tak boleh mencari, tak boleh berusaha pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu tu mereka kena semata-mata beribadat. Tapi Allah Ta'ala beritahu ada daripada kalangan mereka yang telah melanggar akan arahan Allah, maka Allah Ta'ala telah jadikan mereka sebagai kera, kera yang keji dan hina. Tengok kata Allah, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum, sesungguhnya kamu telah mengetahui, maksudnya peristiwa kejadian kera ni memang peristiwa yang diketahui oleh Bani Israel, memang ada dalam sejarah mereka lah. Kerana Allah guna dengan lafaz alimtum. Aliman tu maksudnya orang-orang Yahudi yang hidup bersama dengan Nabi di Madinah tu, ada dalam maklumat mereka tok nenek mereka dulu pernah jadi kera. Pernah jadi kera.
Sebab apa? Alladzina i'tadu minkum fis sabti. Karena mereka adalah orang-orang yang melanggar daripada kalangan kamu pada hari Sabtu. Yang melanggar di sini, yang melampau, melanggar akan arahan Allah. Allah Ta'ala kata tak boleh bekerja pada hari Sabtu, mereka kerja juga hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu adalah hari untuk ibadat semata-mata. Maka disebabkan kerana perbuatan melampau mereka itu, kata Allah, faqulna lahum, kami berfirman kepada mereka, kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Jadilah kamu kera yang hina. Jadi dalam tafsiran ulama terbahagi kepada dua tafsiran. Tafsiran pertama memang kera yang sebenarlah. Jadi mereka jadi kera, memang hakiki sebagai kera, kemudian hidup dalam 3 hari, kemudian mereka semua mati dengan izin Allah. Tafsiran yang kedua, kera dengan maksud sikap mereka dan perangai mereka seolah-olah kera. Tubuh orang perangai. Perangai itu sebagaimana kera. Tapi kecenderungan saya memilih tafsiran yang pertama lah. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala kata, faja'alnaha, kami jadikan peristiwa ini nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha, sebagai suatu peringatan bagi orang yang hidup pada zaman tersebut, dan juga sebagai satu peringatan bagi orang yang datang kemudian, supaya orang yang duduk zaman tu jangan buat perkara yang sama lagi, sehingga kalau tidak kamu akan jadi kera sama sebagaimana kelompok ini, dan juga sebagai suatu peringatan dan juga pelajaran kepada orang yang datang selepas itu, supaya jangan langgar akan larangan Allah Subhanahu wa taala, wa mau'izatan, dan ianya merupakan suatu bentuk nasihat yang memberi kesan dan bekas kepada hati siapa? Lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi bagi orang yang bertakwa, peristiwa-peristiwa sebegini adalah merupakan suatu peristiwa, suatu nasihat yang memberi kesan dan bekas kepada hati-hati orang-orang yang bertakwa. Habis kat situ. Kemudian kita tengok ayat 67. Ayat 67 sehingga ayat 71 berkenaan dengan Allah Ta'ala perintah cari lembu. Cari lembu betina. Cuma dalam peristiwa ini Allah Ta'ala beritahu sikap buruk mereka, mereka enggan nak melaksanakan perintah ini dengan cara mereka bertanya banyak. Yang tanya banyak supaya Nabi Musa putus asa ataupun bosan dengan pertanyaan tersebut, dan akhirnya perintah ini tak jadi nak dilaksanakan. Dan sebab apa Bani Israel ini tak berapa nak setuju untuk sembelih lembu? Kerana lembu adalah merupakan sebahagian daripada binatang yang suci di sisi mereka. Lembu ni adalah binatang suci. Lembu ni adalah merupakan binatang karamah, binatang yang mana mereka ambil berkat dalam hidup mereka, binatang yang mereka jadikan sebagai wasilah untuk mereka berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana Nabi Musa alaihissalam perintah sembelih lembu, dia kata, mu ni Musa buat pasal kita ni kena menganjing kat orang ni suruh sembelih lembu. Dia tak bersetuju. Cuma kerana ini adalah merupakan perintah Allah, mereka kena laksanakan jugalah. Jadi tengok kata Allah, wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika mana Musa berkata kepada kaum dia, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kamu agar kamu menyembelih seekor lembu betina. Qalu, jawab mereka di sini Bani Israel lah, umat Nabi Musa, atattakhiduna huzwa, hei Musa, mu nak jadikan kami ni bahan ejekan ke? Mu nak jadikan kami ni sebagai ketua-ketua kabilah ni bahan ejekan daripada anak buah kami suruh sembelih lembu ni? Buat pasal ni. Ibarat gitulah. Jawab Nabi Musa alaihissalam, qala a'udzu billah, aku minta perlindungan kepada Allah, an akuna minal jahilin, daripada tergolong daripada kalangan orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh di sini maksudnya orang yang apabila dia tu engkar kepada arahan Allah, maka dia termasuk daripada kalangan orang-orang yang bodoh. Kenapa? Apabila engkar, maka dia dilaknat oleh Allah,
matilah kena sebegitu, mati sebagai orang yang rugi. Maka ini orang yang bodoh. Maka Nabi Musa kata, aku minta lindung pada Allah daripada tergolong di kalangan orang-orang yang bodoh, yang orang-orang yang ingkar kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan kerana ini perintah Allah, maka mereka pun kononnya nak melaksanakan, tapi mereka tanya pada Nabi Musa. Qalu, kata mereka, ud'u lana rabbak, hai Musa, doalah pada kami, doalah untuk kami kepada Tuhan kamu. Yubayyin lana ma hiya. Tolong cerita kepada kami, jelaskan kepada kami lembu betina yang kami nak cari itu macam mana bentuk dia, macam mana dari segi sudut umur dia, mula-mula segi sudut umur dia. Qala innahu yaqulu, kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Sesungguhnya lembu betina yang kamu kena cari ini yang tidak tua dan tidak juga muda. Awanun baina dhalik, pertengahan di antara tua dan muda. Asalnya tuan-tuan, mana-mana lembu saja asalnya. Tapi kerana dia tanya, Allah bagi jawapan. Jadi jawapan dia tua pun tak sih, muda pun tak sih. Antara tua dan muda. Jadi boleh jadi kita kata kalau tidak muda, tidak remaja dan tidak tua lah, maksudnya belia lah, lebih kurang begitulah. Zaman kita ni belia lah. Fafa'alu, maka oleh itu kerjakanlah ma tu'marun, apa yang kamu telah diperintahkan oleh Allah. Jadi begitulah, patutnya pergi carilah. Tapi dia tanya lagi. Qalu, kata mereka lagi, ud'u lana rabbak, Musa, doalah untuk kami kepada Tuhan kamu. Yubayyin lana ma launuha. Tolong cerita pada kami bagaimana warna dia pula. Dia tanya warna pula. Asalnya mana-mana warna tak ada masalah. Tapi kerana dia tanya, maka Allah Ta'ala pun jawab. Qala, di sini qala Musa, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurun nadhirin. Jadi lembu yang kena cari itu lembu betina yang warna kuning keemasan warna dia. Tasurun nadhirin, dan menggembirakan sesiapa sahaja yang melihat dia. Jadi kuning keemasan, dan siapa sahaja tengok rasa suka, rasa gembira. Jadi tidak senanglah nak cari lembu tu pula ada. Asalnya mana-mana lembu. Setelah itu tanya lagi. Jadi tuan-tuan tanya banyak macam ni tak baguslah. Sepatutnya kalau suruh cari itu, pergi cari je lah. Jangan kita tanya banyak. Tapi dalam masalah belajar ilmu agama, kena tanya. Tak boleh diam. Kalau kita tak faham, kalau kita ada syubhat, kita ada kesamaran, dia tak boleh biar. Kena tanya. Dan lebih-lebih lagi dalam masalah fardhu ain dan sebagainya. Malahan kalau tak tanya dalam masalah fardhu ain, sehingga salah kita dalam ibadat, menjadi berdosa pula tak bertanya itu. Tapi ini bertanya disebabkan kerana nak lari daripada melaksanakan perintah Allah. Maka sebab itu dia tanya banyak, supaya Nabi Musa jemu dengan pertanyaan, dan akhirnya tak payahlah cari lembu. Muni banyak tanya sangat. Dia nak begitu asalnya. Tapi kerana ini perintah Allah, mereka kena laksanakan jugalah. Maka mereka tanya lagi. Qalu, kata mereka, ud'u lana rabbak, Musa, doalah untuk kami kepada Tuhan kamu, ini Allah. Yubayyin lana mahi, ceritakan kepada kami lembu yang kami nak cari itu macam mana. Innal baqara tashabaha alaina, sesungguhnya lembu yang Allah Ta'ala perintah kami cari itu masih lagi kami sama, masih lagi kami ini tak jelas lagi. Wa inna, dan sesungguhnya kami ini insya-Allah, sekiranya Allah Ta'ala beri keizinan, la muhtadun, nescaya kami tergolong di kalangan orang yang mendapat bimbingan dan petunjuk untuk mendapatkan lembu yang sebenarnya. Kata dia sebegitu. Tapi ialah orang-orang geng-geng munafik ini kadang-kadang bahasa dia tu molek. Kecek itu lembu, kita dengar tu manis, molek cakap. Tapi sebenarnya hati jahat. Kadang-kadang begitu. Jadi orang manis mulut ni kadang-kadang dia kena hati-hati jugalah. Dan kadang-kadang
Orang yang jenis bercakap lepas tu kadang-kadang dia lebih baik kadang-kadang. Kerana dia tak simpan dalam hati, dia cakap saja yang ada dalam hati, dalam fikiran dia. Tapi tidak juga menjadi lesen lah. Nak cakap suka hati siapa, tak kira perasaan dan juga hati orang, kena tengok juga. Lagi tengok apa jawab Allah Ta'ala. Qala innahu yaqulu, kata Musa, Allah Ta'ala berfirman, innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda. Sesungguhnya lembu betina yang nak kena cari itu tidak pernah diguna untuk membajak tanah. Tak pernah diguna untuk membajak tanah. Wala taskil hartha, dan tak pernah diguna untuk mengairi air ladang. Maksudnya tak pernah guna membajak tanah, tak pernah guna mengairi air untuk tujuan perladangan. Zaman tu susahlah. Kerana semua lembu zaman tu guna untuk perkara yang sebegitu. Zaman tu mana ada kereta bajak? Ada, semua bakal binatang. Musallamatun, dan juga selamat daripada kecacatan, la syiyata fiha, dan tidak ada belang dan juga tumpuk pada dia. Jadi kena cari begitu. Maka jawab mereka, qalu al-an, sekarang ni ji'ta bil haq, kamu telah membawa yang sebenarnya. Maknanya rupa lembu yang sebenar ni kami sudah ada gambaran. Kami boleh carilah. Jadi kata Allah, fadhabahuha, mereka sembelih. Akhirnya wa ma kadu yaf'alu, setelah mereka hampir-hampir tak dapat nak melaksanakan akan perintah tersebut. Kerana apa tuan-tuan? Kerana susahnya nak cari lembu yang sedemikian pada zaman tersebut. Dalam riwayat Israeliat kata, akhirnya mereka dapat lembu tersebut kerana dijual oleh satu orang anak muda. Anak muda dia satu lembu yang rupa sebagaimana yang digambarkan dalam Quran yang kita baca itulah. Setelah mereka cari hampir 40 tahun. Dalam riwayat Israeliat lah. Riwayat sahih, Allah Ta'ala alam. Saya tak jumpa lah, setakat ni tak jumpa berapa lama mereka cari. Cuma jumpa dalam riwayat Israeliat menyebut 40 tahun mereka cari akan lembu tersebut. Wallahu ta'ala alam. Habis berkenaan dengan lembu, cari lembu. Ini pula ayat 72 dan 73 berkenaan dengan sikap buruk Bani Israel ketika mana mereka buat sesuatu kesalahan, mereka bebankan kesalahan tersebut ke atas bahu orang lain. Dia buat salah, tapi dia kata dia yang buat. Ini di antara perkara buruk yang ada di kalangan Bani Israel lah. Jadi kita orang Islam yang baca Quran, tak boleh begitulah. Kita buat salah, kita lah. Jangan kita menuding jari kepada orang lain. Tengok kata Allah, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah ketika mana kamu telah membunuh seseorang. Fadara'tum fiha, kamu saling tuduh menuduh tentang perkara tersebut. Cerita dia begini. Satu orang anak muda, dia ada satu orang pokcik. Satu orang muda ada satu orang pokcik. Pokcik ni dia ada sebahagian harta yang anak muda ni adalah merupakan sebahagian daripada waris daripada harta pokcik itu. Tunggu pokcik ni lambat sangat nak mati, lain kali dia bunuh pokcik itu. Pokcik ni saudara dia lah, dia bunuh. Setelah dia bunuh, dia ambil mayat pokcik dia pergi letak pada sebelah malam di satu kabilah yang lain daripada kalangan Bani Israel. Kerana Bani Israel dia ada 12 kabilah. 12 kumpulan atau golongan. Dia ambil mayat pokcik dia letak ke satu kabilah. Kemudian dia balik rumah. Keesokan hari dia menangis di rumah dia, menyatakan bahawa pokcik dia tak balik rumah. Menangis. Tolonglah orang kapur cari pokcik saya, tak balik rumah semalaman. Risau kata dia. Orang pun pergi cari, jumpa mayat pokcik ini di kawasan satu kabilah daripada kalangan Bani Israel. Maka berlakulah pertelingkahan dan pertalangan, saling tuduh menuduh sesama mereka. Maka perkara ini telah dibawa kepada Nabi Allah Musa AS untuk diadili. Maka di sini Allah Ta'ala beritahu, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Maka Allah Ta'ala yang membongkarkan
apa yang kamu sembunyikan daripada perbuatan kamu itu. Yang ni anak saudara dia sembunyikan perbuatan yang mana dia yang bunuh pakcik dia, maka Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala yang bongkarkan. Macam mana cara dia? Iaitu fakulna, maka kami pun berfirman. Berfirman di sini, kami berfirman kepada Musa. Apa perintah Allah kepada Musa? Idribuhu bi ba'dihha. Pukullah si mati ini, pukullah mayat ini bi ba'dihha, dengan setengah daripada anggotanya. Dengan setengah daripada anggotanya. Jadi saya mengambil terjemahan anggota si mati. Kita nak tidak anggota lembu. Kerana cerita cari lembu dengan cerita ni, pada hemat saya daripada bacaan tafsir-tafsir kita tengok adalah merupakan dua peristiwa yang tak ada hubung kait langsung. Lebih-lebih lagi, tak mungkin mayat ini dibiarkan lama tidak dikebumikan semata-mata nak tunggu lembu cari. Tak mungkin. Kerana dalam riwayat sebut, walaupun riwayat Israel kata cari lembu saja 40 tahun. Takkan mayat tadi dibiar 40 tahun tak dikebumikan. Jadi tak mungkin. Kalau pun kita kata lama cari lembu tadi 40 hari, takkan 40 hari tak dikebumikan. Jadi pada saya, cerita cari lembu dengan cerita pukul si mati ini dua kisah yang berbeza. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti azan dulu boleh? Dah kita sambung sikit. Kita sambung sikit perhabis ayat 73 ni lah. Jadi kita berhenti ayat 73. Jadi next pertemuan tu kita tengok ayat 74 lah. Jadi setelah itu faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kami telah berfirman kepada Musa, pukullah si mati itu dengan setengah daripada anggotanya. Maksudnya menggunakan anggota si mati itu, pukul pada si mati, maka hiduplah si mati itu kembali. Dan si mati itu beritahu yang bunuh dia adalah anak saudara dia lah. Jadi kata Allah Ta'ala, kadzalika, demikianlah, yuhyillahul mauta, Allah Ta'ala menghidupkan orang yang telah mati. Jadi Allah Ta'ala menghidupkan pokcik dia yang mati itu untuk beritahu perkara yang sebenar. Siapa yang bunuh dia? Wa yurikum ayatihi, dan Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu memahami dengan akal kamu. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan perkara yang luar biasa ini untuk manusia nampak kebesaran dan keagungan Allah. Bukan nampak Nabi Musa yang hebat, tidak. Kerana Nabi Musa ni hanya manusia dan dia hanya adalah Nabi Allah, hanya menjalankan perintah Allah Ta'ala sahaja semata-mata. Cuma kadang-kadang kesilapan manusia, apabila dia tengok orang ni hebat, maka orang tu pula yang dia puja dan juga diseru. Ini yang berlaku kepada Nabi Isa. Nabi Isa tu dia anggap sebagai Tuhan. Kenapa? Kerana banyak perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku pada Nabi Isa. Pertama, lahir tanpa adanya bapa. Kedua, lahir ketika kecil sudah boleh bercakap. Kemudian di antara mukjizat yang diberi Allah Ta'ala kepada Nabi Isa, dia boleh menyembuhkan orang yang buta daripada kecil. Dia boleh menyembuhkan orang penyakit kusta. Dia boleh membentuk daripada tanah seekor burung, kemudian ditiupkan roh ke dalam burung tadi, hidup jadi burung semula. Dan dia boleh tahu apa yang kita makan, dan dia boleh tahu apa yang ada dalam rumah kita, makanan dan apa yang kita kerjakan. Semua ini adalah merupakan mukjizat yang sebenarnya untuk Allah Ta'ala tunjukkan betapa berkuasanya Allah melakukan perkara sedemikian. Tapi silap cara berfikir manusia, nampak Nabi Isa ni hebat, dia puja Nabi Isa. Dia anggap Nabi Isa sebagai ilah. Malahan ketika mana mereka meminta untuk hajat mereka ditunaikan, mereka akan seru, oh Jesus, wahai Jesus, tolong saya, buat saya sebegini, begini dan sebagainya. Ini satu benda, cara berfikir yang salah. Allah Ta'ala tunjuk supaya nampak kebesaran Allah, dia pergi cari dan lihat kepada makhluk
yang diberi oleh Allah Ta'ala dengan kelebihan gitu nah. Jadi kita sebagai orang yang membaca Quran hendaklah menjauhi daripada akidah yang sedemikian, yang mengagungkan, yang membesarkan makhluk lebih daripada yang sepatutnya gitu nah. Sebagai contoh, berapa ramai orang ketika mana mereka pergi ke Mekah, mereka membuat perkara-perkara yang khurafat disebabkan ada sangkaan-sangkaan tempat-tempat tersebut boleh beri mereka kebaikan. Sebagai contoh, berapa ramai orang yang buat balik tanah haram, bu dalam kasut dia, bu dalam beg dia, bu dalam poket dia. Sebab apa? Dengan adanya sangkaan tanah haram itu adanya kebaikan yang boleh memberi barakah dalam kehidupan dia. Sedangkan bawa balik apa yang ada di tanah haram tu hukumnya dilarang dalam agama, haram. Berapa ramai orang yang dalam diam-diam dia pergi gunting kiswah Kaabah tu, kelambu Kaabah. Buat apa? Buat penangkal, pendinding, azimat, dengan sangkaan bahawa Kaabah, kelambu Kaabah tu boleh mendatangkan rezeki yang berterusan dalam hidup dia dan sebagainya. Tentu ini makhluk. Walaupun dia dimuliakan oleh Allah, Kaabah itu sendiri adalah merupakan benda yang hormat, yang Allah Ta'ala anggap sebagai benda yang mulia, tapi dia tetap makhluk dan ciptaan Allah, dan dia tak boleh memberi apa-apa faedah dalam kehidupan kita. Manfaat, mudarat adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika mana kita ada hajat, keperluan, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan bergantung kepada makhluk-makhluk yang sedemikian. Jadi tak patut berlaku sebegitu. Jadi kalau di Madinah, dia ada satu kolam, dipanggil kalau tak silap nama dia Bi'rul Hayah, telaga telaga kehidupan. Dengan sangkaan siapa mandi di kolam tersebut panjang umur. Tuan-tuan jangan tertipu dengan benda-benda khurafat yang sedemikian. Panjang umur, kalau tengok dalam hadis Nabi janji dua perkara saja. Orang yang memperbanyakkan sedekah, dan satu lagi saya tak ingat. Apa dia satu lagi? Memperbanyakkan sedekah, dan satu lagi lah yang disebut dalam hadis Nabi panjang umur. Cuma panjang umur tu perlu diberi tafsiran dan juga takwilan lah. Panjang umur dengan maksud keberkatan umur dan sebagainya. Tidak perkara-perkara yang sebegitulah. Jadi jangan buat perkara-perkara yang khurafat dengan ada sangkaan-sangkaan bahawa makhluk boleh beri kepada kita faedah dalam perkara-perkara yang ghaibiyah sedemikian. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi insyaAllah kita berhenti pada ayat 73. InsyaAllah kita sama pada ayat 74 pada pertemuan akan datang. Jadi tolong Haji tanda Haji boleh? Ayat 74. Ayat 74 kita sikit dia punya teaser dia. Allah Ta'ala nak beritahu seluruh ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ni sifat dia adalah mau'izah. Mau'izah ni maksudnya nasihat, peringatan yang sebenarnya akan memberi kesan dan bekas kepada hati orang yang mana ketika mana dia mendengar ayat Al-Quran dengan hati yang tulus. Seperti mana bekas ni, dia buka hati dia sebagaimana cawan ni. Jadi bila mana dia buka cawan ni, air walaupun sedikit masuk akan bertambah dalam cawan ini. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu, ada juga di kalangan manusia yang menutup hati dia. Dipanggil kafir. Kafir ni orang yang menutup diri dia daripada menerima kebenaran. Maka orang sebegini, Allah kata, ayat-ayat yang dia dengar, ayat-ayat yang dia baca, sama sekali tak akan memberi kesan dan bekas kepada hati dia. Malahan Allah kata hati dia keras, malahan keras sebagaimana batu ataupun lebih keras daripada batu. Ini boleh berlaku. Jadi insyaAllah kita akan baca ayat ini pada pertemuan akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah hidayah dan taufik. Amal dan sampaikan insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.